Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, dah lama Abang Topeng tak buat video sebenarnya. Tiba-tiba hari ini Abang Topeng terpanggil untuk membuat satu video ni berkenaan dengan pembiayaan pembelian rumah secara Islamic financing sebenarnya. Ada yang kata Islamic banking, pembelian rumah secara pinjaman. Ada yang kata, tapi bila kita pergi kita jumpa dengan pegawai bank yang Islamik ni, dia akan cakap bahawa dia tak bagi pinjam, dia bagi pembiayaan. Dia akan guna istilah, main dengan istilah. Okey. Tapi satu benda yang sampai ke hari ini, setelah lebih 30 tahun Abang Topeng menyuarakan benda yang sama, yang tidak dapat dipangkah oleh mana-mana Islamic financial punya orang, sampai ke hari ini tak boleh nak jawab benda ni. Yang berkaitan, Abang Topeng cuma nak cerita tentang pembiayaan perumahan saja. Abang Topeng tak nak cerita tentang pembiayaan kereta ke apa. Abang Topeng tumpukan pada satu saja. Abang Topeng tak, you all yang tengok video ini, ambil cakna bahawa kita cuma cerita tentang Islamic financing, tentang rumah saja, pembiayaan perumahan. Okey. Salah satu benda yang selalu Abang Topeng dengar kata pembiayaan Islamic banking ni dia jadi tinggi nilai daripada konvensional. Jadi 2-3 kali ganda, 5 kali ganda lah, sampai banyak kes. Dan pernah ada berlaku kes bank Islam berlawan dengan saya dah lupa dah nama orang tu, tapi ada kes 2-3 kes yang bawa sampai kes mahkamah dan sebagainya. Okey, Abang Topeng nak cerita sebenarnya isu ialah bagaimana macam mana kita nak menyelesaikan tu. Bukan satu isu dia. Isu dia kenapa Abang Topeng mengatakan bahawa pembiayaan perumahan untuk Islamic banking ni sebenarnya mengarut dan riba, penuh dengan penipuan sebenarnya. Okey, syarat sah, Abang Topeng tetap menegaskan daripada dulu lagi, 30 tahun dulu, Abang Topeng mengatakan bahawa syarat sah untuk pembelian, untuk jual beli dalam Islam, syarat sah untuk jual beli dalam Islam, tak kisahlah apa barangnya tu, tapi mostly kita ambil dalam kes sekarang ni ialah kita cerita tentang pembiayaan perumahan, ialah sempurna milik. Apa itu maksud sempurna milik? Contoh, kalau Abang Topeng nak jual emas kepada orang, okey, Abang Topeng kena ada emas tu dulu, baru Abang Topeng boleh jual. Abang Topeng tak boleh jual benda yang atas angin, melainkan kita ada satu macam yang perjanjian yang lain, yang maknanya kita memang tak ada tangan stok dekat tangan kita, tapi kita dah buat pembelian secara online dengan pembekal yang memang dia ada consignment dia untuk hantar barang. Okey, tapi dalam kes rumah ni, cerita dia, kita ambil satu cerita. Sebelum bank Islam, tak kisahlah bank Islam ke bank apa namanya sekarang, nak buat Islamic banking, nak jual satu rumah, dia kena ada rumah tu dulu. Dia beli sebab dia kata dia bagi pembiayaan. Dia bukan kata pinjaman, dia bagi pembiayaan. Dia kata bank, selalunya Islamic bank akan cakap bank akan belikan dulu rumah tu. Lepas tu, bank akan kira dengan kadar kos-kos yang berkaitan dengan bank, dan bank akan jual pada harga tertangguh kepada pembeli. Okey, katalah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, tak kisahlah berapa tahun sekalipun. Dan dia ada nilai tertangguh, dan nilai tu akan jadi nilai terlebih besar, cerita dia. Soalan ni perlu dijawab oleh semua financial Islamic banking, Islamic banker ni, ialah bila masa bank beli hartanah tu. Mostly hartanah yang jadi isu adalah hartanah yang tak nampak pun. Banyak yang terbengkalai, yang tak ada barang, tak siap, tak ada apa pun. Tapi pembeli tetap membayar yang tertangguh tu walaupun benda tak ada. Sampailah habis hutang dengan tu, loan dengan tu, istilah apa pun, tak kisahlah apa dia nak bawa. You bayangkan, you beli satu barang yang tak ada nampak. Bank dia kata dia dah kira dah siap untuk 30 tahun sebagainya. Tapi barang tu bank tak memilikinya. Barang tu tak siap pun. Rumah tu tak siap. Lain kalau bank dah beli rumah, dah siap, dia jual, lepas tu dia letak satu nilai harga. Yes, betul, setuju. Tapi dalam kes ini, tak ada cerita dia. 99% daripada rumah yang dijual oleh Islamic banking, tak ada rumah dia. Melainkan, kalau you beli rumah sub-sale, you beli rumah terpakai, rumah yang second hand. Okey, betul. Tapi kalau dalam kes rumah yang tak siap, macam mana cerita dia? You beli taman perumahan, tiba-tiba tak siap, berpuluh tahun tak siap, terbengkalai macam itu saja. Apa you tetap bayar? Bank tak ada. Bank kejar you. Bank tak kejar developer. Bank kejar you. Developer dia settle. You faham tak? Sekarang ni, Islamic banking ni, sebenarnya banyak yang mengarut, banyak yang tak telus sebenarnya. That's why dalam konteks ni, riba. Sebab syarat sah jual barang ialah barang tu kena ada sempurna milik dulu. Kalau barang tu tak sempurna milik,
How do you nak jual? Kan? Cuba fikir logik akal. Saya tak cerita bank kafe. Bank kafe Malaysia Berhad, saya tak kira semua tu. Saya nak cerita, kalau you bawa cerita Al-Mudarabah lah, apa tak kisahlah bawa nama-nama Islamik tu semua tu, tapi kalau you punya proses tak Islamik, you ingat apa? Cuba fikir balik, cuba fikir. Abang Topeng sebenarnya terpanggil isu ni, sebenarnya jadi satu isu yang betul-betul Abang Topeng dah lama betul tersimpan buku hati. Tapi nak cakap tak, banyak orang, Abang Topeng dah pernah tulis benda ni. Dah lama dah tu dia. 30 tahun dulu Abang Topeng dah menyuarakan dalam banyak forum, dalam banyak situasi. Malah Abang Topeng pernah dipandang remeh. Dia kata, engkau tak ada PhD, engkau tak ada apa dalam Islamic Financial. Yes, betul. Tapi benda asas ni, asas sempurna milik, tak ada. Saya tak cerita rumah subsale, saya tak cerita rumah yang you beli second hand, tak cerita. Saya nak cerita rumah yang banyak, yang kes yang dijual ialah rumah yang tak ada apa pun. Rumah baru siap 1%, 10%, 30%. Dan itu apa yang berlaku ialah banyak yang terbengkalai. Bukan saja rumah, hartanah yang lain. Siapa yang pernah terkena dengan pembelian rumah yang terbengkalai ni, patut sokong saya. Patut tokong Abang Topeng. Sebab semua ni mengarut. You letak satu nilai yang terlalu berganda-ganda cerita dia. Macam-macam lah orang buat persepsi sebagainya. Tapi isu yang utama ialah sempurna milik tu tak selesai pun. Apa nak kata? Kadang-kadang tak faham juga dengan mereka-mereka ni. Apa sebenarnya yang mereka cari? Dia pun nak pusing terma-terma. Boleh buatlah apa saja dalam tu. Tapi ingat, Allah Ta'ala tu tahu. Allah Ta'ala kekal nyata. Tak kisahlah engkau ada belajar kitab banyak, kitab dalil-dalil semua. Tapi bab ini sempurna milik, kau tak lepaslah cerita dia. Abang Topeng tetap mengatakan, benda ni salah cerita dia. Sebab terlalu ramai orang terkena, terlalu ramai orang dizalimi, terlalu ramai orang yang ditindas bab ni. Tak kisahlah Islamic Financial ke apa yang cakap tu, semua tu. Dia orang cakap sebab dia orang tak kena cerita dia. Cuba kalau dia orang kena cerita dia. Abang Topeng tak pernah kena. Tapi Abang Topeng kesian dekat orang yang kena. Beli rumah 10 tahun, rumah tak siap. Beli office, beli bangunan nak buat pejabat sebagainya, tak siap apa jedahnya. Tapi kena bayar 40 tahun tu. Tetap bayar. Plus interest lagi sebagainya. Dia guna macam-macam istilah lah. Interest tu dia tukar, pusing balik lah, faedah lah, apalah segala macam ni. Tetap interest juga. Kenapa? Dia kata sepatutnya bank sama-sama menanggung risiko, dia kata. Tapi mana ada bank menanggung risiko? Bank tak pernah nak tanggung risiko. You kena faham satu benda. Semua risiko dekat pembeli. Semua risiko dekat peminjam. Semua risiko dekat orang yang ambil loan. Bank tak akan tahu. Dia kata, engkau kena bayar. Tak kira. Kalau tidak, aku saman kau. Dan kes mahkamah pun ada. Dia tetap saman cerita dia. Dia tetap ambil kutip bagian dia balik. Dia tetap boleh sita kau punya harta yang lain. Dia tetap boleh bankrupt dengan kau. Patutnya dia kena tanggung risiko juga. Kalau rumah tak siap, dia kena tanggung risiko. Kami tak boleh bayar sebab rumah tak ada. Kenapa? Bank tak ada. Tak pernah lagi aku dengar cerita dia. Okay, sorry. Tak dengar lagi. Abang Topeng dengar Islamic banking nak tanggung risiko dalam pembiayaan perumahan rumah yang tak siap. Tak ada, tak pernah. Jangan mimpilah cerita dia. Sampai kiamat pun janganlah cerita. Tak kisahlah bawa apa nama bank pun. Bank KP Malaysia Berhad ke, tak kisahlah apa pun, tetap sama juga point dia. Selagi sempurna milik tak selesai, selagi itu benda tak boleh jual. You tak boleh buat pusingan cerita atas benda yang tak boleh. Tak ada. Ingat tu. Tak boleh. Tetap tak boleh. Walau apa pun. Pusinglah ayat apa. Bawalah dalil mana. Bawalah pakar hadis ke apa ke salah. Tetap sempurna milik tidak ada. Tetap tidak ada. Ingat. Sempurna milik tu syarat sah. Perkara pertama dalam jual beli. Perkara pertama. Kalau perkara pertama pun you tak boleh nak sertai. You nak buat loan 30 tahun, 40 tahun. Nak tanggung riba. Nak tanggung segala-galanya tu. Ada nak buat? Gila ke apa? 30 tahun. 30 tahun, 40 tahun, 25 tahun. Menanggung riba. Alasan tak apa. Kita telah ikut. Kita ikut tu. Yang tanggung nanti adalah orang yang mengeluarkan fatwa sebagainya. Ingat, dosa tak ada siapa yang tanggung. Sendiri tanggung. Dosa tak ditanggung oleh orang lain. Kita yang menang tu. Once kita tanda tangan, kita bersetuju. Kita bertanggunglah dekat akhirat kelak. Riba atau tak riba. Tak pusing apa pun.
Tak kisahlah ustaz ke, ulama besar ke, mufti ke, riba tetap riba. Kena faham benda tu. Riba tetap riba. Kalau benda tu tak sempurna milik, tak sempurna milik. Abang Topeng tetap mengatakan bahawa Islamic banking mengarut dalam bab pembiayaan perumahan. Abang Topeng tak cerita benda lain, cerita tentang pembiayaan perumahan. Sebab ini core dia. Dan ini isu yang dibawa sebenarnya. Dan Abang Topeng harap korang semua boleh berbuka minda kita. Dan Abang Topeng tetap mengatakan bahawa satu dia, semua Islamic banking yang ada sekarang ni, zaman Nabi sahabat tak ada. Yang ada Qadrul Hasan, Al-Qadrul Hasan. Yang selepas itu zaman kerajaan Osmaniyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Mamluk sebagainya. Elemen-elemen yang masuk kita tak tahu. Wallahu alam, kita tak tahu. Okey, saya tak petikaikan hujah-hujah ulama dulu, ulama sekarang. Tapi poin dia tetap sama. Selesaikan dulu sempurna milik. Once selesai sempurna milik, dan boleh cerita banyak. Selagi tak selesai sempurna milik, tak payah nak sembang lah Islamic financing. Mengarut. Bullshit, kata orang putih. Sorry, terpaksa guna perkataan yang sesuatu. Sebab itu saja yang sesuai. Tak kisahlah bawa kitab mana pun, tetap mengarut juga. Sempurna milik tidak ada. Ingat tu. Jangan silap fikir. Sebab kalau orang kata, oh tak apalah nanti itu semua ditanggung oleh orang lain, sebab dia orang yang keluarkan fatwa lah, sebagainya. Tak, bye. Kena ingat, dosa kau kena tanggung. Tak ada siapa menanggung dosa kau. Kita bukan Kristian. Orang Islam, dia tetap menanggung dosanya sendiri. Orang tak melibatkan orang lain. Jadi once kau tanda tangan, orang kau setuju pembelian tu, dah, sekian, terima kasih. Riba lah atas kau. Cuba elakkan. Bukan nak katalah, kalau kita boleh elakkan, kita elakkan. Bukan nak kata suruh tak boleh langsung. Bukan cerita dia. Riba memang buat salah cerita dia. Tapi patutnya kena ada satu instrumen. Instrumen yang mengelakkan riba. Tapi tak, susah nak cakap lah. Sebab alim ulama kita pun menganjurkan riba ni. Siap ada yang kutuk Syekh Imran Hussein. Okay, fine. Dia tak pernah tulis kitab kononnya untuk atas rujukan atau orang lain. Okay, fine. Itu pandangan you. Tapi pandangan orang lain, ramai orang merujuk dia. Okay. Tak boleh kata tidak cerita dia. Sebab fakta-fakta dia tepat. Jangan kata oh dia ni saudara tak. Kita kena tengok satu benda. Kena tengok benda satu. Saya tak kisah kau nak bawa apa point pun, kau nak bawa dalil apa pun, kau nak bawa cerita apa peratusan BLR ke apa, mak nenek sekali mana pak nenek. Nah, cerita dia Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security, penasihat kewangan Islam ke apa ke sebagainya. Tetap kalau benda tu tak sempurna milik, kau tak sepatutnya jual. Dan kau tak sepatutnya mengambil untung atas benda tu. Ini tetap kekal dan sebagainya. Okey, hingga jumpa lagi akan datang.